Antara paparan menarik hari ini, inflasi Malaysia mereda pada Mei. Selepas Zuraidah, PKR akan kutip 10 juta ringgit dari katak yang lain. Zahid perlu digugurkan dari jawatan Timbalan Perdana Menteri. Muhyiddin Nafi bertengkar dengan Hamzah. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Tiong Kin Sing mahu menjadikan Malaysia sebagai hub umrah yang menghimpunkan jemaah seluruh dunia, khususnya di rantau Asia. Tiong berkata dia akan bertemu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam masa terdekat supaya perkara itu direalisasikan secepat mungkin. Katanya, hal ini untuk menarik mereka melancong ke Malaysia serta memproses visa sebelum mengerjakan umrah. Tiong berkata timbalannya Khairul Firdaus Akbahan diberi tanggungjawab sepenuhnya untuk menguruskan perkara ini. Kaedah pelaksanaan serta perincian berhubung program ini akan diumumkan kelak. Katanya, objektif program ini bukan sahaja demi memberi manfaat dari sudut pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga bertujuan untuk mempromosi Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang membangun dan berdaya saing selaras konsep Malaysia Madani. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memaklumkan sebanyak 43 permohonan bagi pembinaan rumah baharu sudah diluluskan menerusi inisiatif perumahan veteran Angkatan Tentera Malaysia setakat Jun tahun ini. Beliau berkata jumlah tersebut menunjukkan peningkatan berbanding hanya 40 buah kediaman disasarkan dibina di seluruh negara pada tahun ini. Adli berkata rumah berkenaan mempunyai 3 bilik tidur, dianggarkan bernilai RM85,000 dan dilaksanakan dengan kerjasama syarikat perumahan negara berhad. Katanya, kementerian akan cuba mendapatkan lebih peruntukan menerusi bajet bagi memastikan inisiatif perumahan veteran ATM dapat diteruskan meskipun berhadapan cabaran kenaikan kos barangan binaan. Mungkin tahun ini kita masih dapat rumah 3 bilik bernilai RM85,000, tetapi kemungkinan besar kos pembinaannya akan meningkat dalam tempoh 2 tahun akan datang. Jelasnya cabaran kenaikan kos pembinaan rumah tersebut tidak mematahkan semangat kementeriannya untuk berusaha menyediakan rumah serta membaik pulih kediaman veteran ATM. Dalam pada itu, Adli yang juga Ahli Parlimen Alor Gajah berharap anggota veteran ATM dapat mengemas kini data dan maklumat diri menerusi portal Veteran Integrated Benefit System. Ini kerana katanya data semasa tersebut penting untuk program-program kebajikan, kesihatan, pendidikan dan sebagainya kepada veteran ATM. Inflasi Malaysia terus mereda kepada 2.8% pada Mei 2023 dengan mata indeks mencatatkan 130.2 berbanding 126.6 pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jabatan Perangkaan Malaysia dalam kenyataan memaklumkan kenaikan inflasi tersebut kekal didorong sektor restoran dan hotel iaitu 6.7% dan sektor makanan dan minuman bukan alkohol 5.9%. Bagaimanapun, peningkatan perlahan bagi kumpulan pengangkutan iaitu 1.0% berbanding April 2023, 2.3% sedikit sebanyak mengimbangi inflasi daripada terus meningkat lebih tinggi. Katanya selain itu, kenaikan inflasi di Malaysia pada Mei 2023 turut didorong oleh peningkatan bagi kumpulan pelbagai barangan dan perkhidmatan 2.9%, hiasan perkakas dan penyelenggaraan isi rumah 2.7%, kesihatan 1.9% dan pendidikan 1.9%. Perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api dan perkhidmatan rekas dan kebudayaan pula masing-masing meningkat 1.8%. Bagi perbandingan dengan negara-negara lain, Malaysia mencatatkan kadar inflasi yang lebih rendah berbanding zona Euro 6.1%, Filipina 6.1%, Amerika Syarikat 4.0%, Indonesia 4.0% dan Republik Korea 3.3%. Ketua Penerangan PKR Fahmi Fadzil berkata, PKR mungkin mempertimbangkan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap beberapa bekas ahlinya yang telah mengkhianati parti sebelum ini. Beliau berkata perkara ini berikutan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini yang memerintahkan bekas Naib Presiden PKR Datuk Zuraidah Kamaruddin membayar 10 juta ringgit kepada parti berkenaan kerana melanggar syarat bon yang mengikatnya kepada parti itu. Kita baca Mahkamah Tinggi telah mengarahkan Zuraidah Kamaruddin untuk membayar Parti Keadilan Rakyat 10 juta dan saya alu-alukan keputusan ini. Ia adalah keputusan yang bagi saya memberi kesan kerana pada waktu itu bila bon itu ditandatangani, saya sendiri
juga ada menandatangani bond tersebut. Memang kita belum ada apa-apa akta anti lompat parti. Mungkin dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Pusat yang akan datang, mungkin akan ada perbincangan. Kita telah ambil tindakan terhadap Zuraida dan ada keputusan sebegini. Mungkin pihak parti akan pertimbangkan. Bukan beliau saja yang melompat pada waktu itu, tapi ada sejumlah yang lain. Maka mungkin kita akan meneruskan tindakan undang-undang terhadap semua yang lain yang telah khianat parti. Jadi pengajaran daripada keputusan ini ialah jangan khianat. Kalau kamu khianat, bersedia, be prepared to pay. Hakim Datuk Akhtar Tahir membenarkan saman PKR itu selepas mendapati bond tersebut merupakan kontrak yang sah dan mengikat, malah mahkamah juga memerintahkan Zuraida untuk membayar kos RM50,000. Mengalu-alukan keputusan Mahkamah Tinggi itu, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi dan Digital berkata, ia juga membuktikan pendirian PKR bahawa tindakan lompat parti adalah tidak berprinsip walaupun Zuraida melanggar kontrak itu semasa negara belum melaksanakan akta anti lompat parti. Keadilan sebagai satu parti juga berpandangan bahawa tindakan lompat parti itu bukanlah satu yang berprinsip, dan itu antara sebab kenapa kita mengenakan bond kepada beliau dan kepada semua yang bertanding atas tiket Parti Keadilan Rakyat. Pada Februari 2020, seramai 11 ahli parlimen mewakili PKR termasuk Zuraida mengisytiharkan keluar parti serta Pakatan Harapan dan antara yang lain turut keluar ialah bekas timbalan Presiden PKR Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadil Syahri menggesa kerajaan untuk menggugurkan jawatan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi kerana menghadapi pertuduhan di mahkamah. Beliau berkata demikian susulan kenyataan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berhubung pembangkang perlu memberikan cadangan untuk menambah baikan yang boleh kerajaan lakukan dan bukannya mengadakan konvoi motosikal. Jelas Ketua Pemuda Perikatan Nasional itu, konvoi motosikal berkenaan ialah manifestasi kebangkitan orang muda yang meluat dengan kerajaan sedia ada. Katanya, jika mahukan cadangan, saya berikan 2 cadangan terlebih dahulu. Pertamanya, mewujudkan persepsi baik kepada pelabur luar bahawa kerajaan serius untuk tidak bertolak ansur dengan perbuatan rasuah dan pecah amanah. Langkah paling penting adalah dengan menggugurkan jawatan timbalan Perdana Menteri yang merupakan seorang individu yang sedang menghadapi pertuduhan di mahkamah, bukan 1 kes tetapi 47 kes. Pilih mana-mana ahli parlimen yang bersih dan jika perlu daripada UMNO atau Barisan Nasional kerana masih ramai lagi tidak menghadapi pertuduhan di mahkamah. Mengulas lanjut, Ahmad Faria berkata cadangan kedua adalah dengan melantik Menteri Kewangan yang boleh fokus kepada kerja hakikinya. Katanya inilah yang diperjuangkan sendiri oleh Pakatan Harapan sebelum ini, bahawa Perdana Menteri dan Menteri Kewangan mestilah orang yang berasingan dalam mewujudkan good governance yang berkesan. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan wujud hubungan tidak baik antara dirinya dengan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Bercakap pada sidang media khas sempena mesyuarat jawatan kuasa rundingan kerusi dan mesyuarat Majlis Presiden PN, Muhyiddin menyifatkan berita itu sengaja ditimbulkan pihak tidak bertanggungjawab. Ini macam timbalan Presiden saya dan siapa itu dah menjelaskan, Ketua Penerangan Bersatu menyatakan ini sengaja dibuat pasal dah tak ada modal. Jadi apa yang mereka lakukan nak melaga-lagakan, sedangkan dalam parti kita antara yang paling harmoni ialah Perikatan Nasional. PAS, Bersatu, Gerakan, tak ada isu dan masalah langsung, tengok. Dan dalaman parti masing-masing pun stabil, tak ada krisis. Ada dengar bergaduh bila masa saya bertumbuk dengan Datuk Hamzah atau kami ni agak bertengkar, itu tak ada. Sengaja dibuat-buat aja. Jangan percayalah. Ini semua perbuatan mungkin cyber oleh pihak-pihak cyber troopers dan mereka-mereka yang menggunakan media sosial untuk nak mengalih pandangan pada isu pokok yang tak diselesaikan pada soal dalaman parti yang tak ada. Jadi itu satu perkara yang kita harus faham. Sementara itu ditanya mengenai perkembangan tawaran kepada bekas Ketua Pemuda UMNO, Khairi Jamaluddin, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu berkata perkara itu perlu ditanya sendiri kepada bekas ahli parlimen rembau tersebut. Malah katanya di pihak Bersatu atau PN, beliau telah menyatakan perkara yang sepatutnya dibincangkan. Tanya dia ada jawab dalam podcast dia kan. Tak payahlah saya bincang panjang tentang perkara itu. Saya dah nyatakan apa yang patut kita bincang.
Jadi beliau telah memberi orang kata penjelasan dalam media, dan saya fikir mainstream media pun dah bawa. Itulah apa yang dah berlaku setakat hari ini. Sekian rentasan malam di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube di Alam TV Malaysia. Dapatkan info terkini di Facebook serta YouTube di TV.